Bertemu lagi kita dalam bab 4 pengeluaran, 4.1 konsep pengeluaran, kos dan hasil. Fokus kita adalah 4.1.6 konsep hasil dan untung serta 4.1.7 pengiraan jumlah hasil dan untung. Konsep hasil. Hasil ialah jumlah nilai penerimaan yang diperolehi firma daripada jualan keluarannya. Itu adalah hasil. Jumlah hasil merupakan pendapatan kepada firma. Rumus hasil, bagaimana untuk memperolehi hasil? Rumusnya adalah jumlah hasil iaitu TR, total revenue, sama juga harga iaitu price, darab dengan kuantiti jualan iaitu Q. Sesebuah firma dapat menambahkan jumlah hasilnya dengan pertama, meningkatkan harga barang dan juga yang kedua, menambahkan kuantiti jualan keluarannya. Contoh, dalam satu bulan, syarikat HHT dapat menjual 120 unit jam tangan kanak-kanak dengan harga RM15 seunit. Maka, jumlah hasil syarikat HHT dalam bulan tersebut ialah, jadi kita kena ingat rumusnya semula, iaitu jumlah hasil sama juga harga darab kuantiti jualan. Maka RM15 adalah harga dan kali dengan darab dengan kuantiti jualan iaitu 120 unit. Maka hasil bagi syarikat HHT adalah RM1,800. Boleh ya? Dan kita lihat, cuba kira bagaimana untuk mengira hasil. Diberi di sini, firma XYZ mengeluarkan 250 unit keluaran dan menjualnya dengan harga RM8 seunit. Hitung jumlah hasil firma XYZ. Okey, ingat ya, sekiranya ada soalan hitung, maka kita perlu menunjukkan jalan kerja. Pertama, rumus iaitu jumlah hasil sama juga harga darab kuantiti jualan. Di sini diberi harga adalah RM8 seunit dan kuantiti jualan adalah 250 unit telah dikeluarkan. Maka ini adalah hasilnya iaitu RM2,000. Konsep untung pula. Untung adalah perbezaan antara jualan hasil dengan jumlah kos. Rumus untung, untung sama juga jumlah hasil tolak jumlah kos. Untung merupakan ganjaran kepada usahawan atas usahanya menggabungkan faktor-faktor pengeluaran dan sanggup menanggung risiko ketidakpastian perniagaan. Seterusnya, dari segi ekonomi, jumlah kos terdiri daripada kos implisit dan kos eksplisit. Rumus untung ekonomi sama juga jumlah hasil tolak kos eksplisit tambah kos implisit. Itu adalah konsep untung. Jom kita uji diri. Ya. Di sini diberikan soalan. Jika diberikan soalan, disarankan ya untuk kamu baca dulu kata kunci soalan terlebih dahulu. Okey, di sini kata kuncinya adalah antara yang berikut, output yang manakah menghasilkan keuntungan yang maksimum. So kita kena pasti adalah dia nak output yang manakah menghasilkan keuntungan yang maksimum. Dan kita lihat apa yang diberikan oleh soalan. Jadual di bawah menunjukkan kos purata dan hasil purata sesebuah firma komputer. Di sini diberi jadual. Dalam kolom pertama adalah output iaitu 50, 40, 30, 20. Kos purata 18, 15, 20 dan 30. Manakala hasil purata 30, 25, 20 dan 10 ringgit. Seterusnya, apa yang perlu dibuat adalah kita dah menggariskan kata kunci soalan iaitu output yang manakah menghasilkan keuntungan maksimum. Dan kita gariskan juga menunjukkan kos purata, kata kuncinya, dan hasil purata ini adalah apa yang diberikan oleh soalan. Seterusnya,
kita dah tahu bahawa dia soalan ni mendapatkan untung, soalan berkaitan dengan untung. Jadi kena ingatlah rumus untung adalah untung sama jumlah hasil tolak jumlah kos. Oleh kerana yang diberi hasil purata dan kos purata, maka kita boleh tolak terus. Kos implisit dan kos eksplisit. Ya, apa perbezaan antara dua kos ini? Kita akan lihat. Kos implisit merupakan kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tetapi tidak diambil kira dalam kos pengeluaran. Contoh, ganjaran upah kepada pemilikan sendiri, kos sewa tanah kepada pemilik tanah atau bangunan milik sendiri dan faedah atau atas modal sendiri. Sebagai contoh, kita ada sebuah perniagaan dan kita ada sebuah kilang. Namun kilang itu kita tak bayar sewa kerana kita mendirikan kilang tersebut di atas tanah kita sendiri. Maka sewa itu yang tidak dibayar itu sebenarnya merupakan kos implisit dan di dalam ekonomi ianya akan diambil kira. Manakala kos eksplisit pula adalah kos yang dibayar dengan nyata oleh firma terhadap penggunaan input dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Kos ini termasuklah kos tetap dan kos berubah. Contoh, bayaran upah buruh, kos bahan mentah dan faedah atas pinjaman. Cuba faham dan jawab. Baiklah ya, apabila diberi soalan, sekali lagi cikgu terangkan di sini, baca dahulu soalan dan kenal pasti kata kunci soalan. Baru baca petikan dan kenal pasti kata kunci yang ada. Okey, jadi di sini kita baca ya soalannya. Jika hasil perniagaan bulanan Puan Maria ialah RM10,000, berapakah untung ekonomi yang diterima oleh beliau? Okey, sekarang soalan adalah hendak berkaitan dengan untung ekonomi. So, kenal pasti dulu kata kunci soalan, kita gariskan, iaitu dia diberi hasil perniagaan RM10,000 dan soalannya dia nak untung ekonomi. Baru kita baca petikan dan kenal pasti kata kunci yang ada, iaitu saya gariskan ya, cikgu gariskan di sini. Puan Maria telah meletak jawatan sebagai pengurus besar pasaraya dan memulakan perniagaan restoran. Sebelum ini beliau menerima gaji bulanan ya, cikgu highlightkan di sini. Gaji bulanan sebanyak RM3,000. Beliau telah menggunakan simpanan bank sebanyak RM15,000 yang dibayar faedah 4% setahun sebagai modal perniagaan. Di sini juga ada kata kunci ya, menggunakan simpanan RM15,000, 4% setahun faedah ya. Kos-kos bulanan yang terlibat dalam perniagaan ialah kos bahan mentah sebanyak RM3,000, upah buruh sebanyak RM900 dan bil elektrik serta air sebanyak RM1,000. Itu juga adalah yang perlu digariskan. Ya, upah buruh RM900 dan juga bil elektrik ya RM1,000. Apa yang kita perlu buat seterusnya adalah soalan ini melibatkan rumus, iaitu untung ekonomi sama juga jumlah hasil tolak kos eksplisit dan kos implisit. So kita kena pasti di sini yang mana satu kos implisit, yang mana satu kos eksplisit. Ya. Jumlah hasil kita tahu telah diberikan, iaitu dalam soalan terdapat pada kata kunci soalan iaitu RM10,000. So masukkan RM10,000. Okey, sekarang ni kita kenal pasti kos eksplisit, iaitu kos yang nyata. Kos yang nyata di sini adalah, kita dapat tengok sini, kita gariskan tadi ya, RM3,000 kos bahan mentah, kemudian upah buruh RM900 dan juga RM1,000 bil. Itu adalah yang nyata, yang perlu kita bayar. Manakala kos implisit yang tidak nyata tapi sebenarnya kita yang menanggung adalah gaji yang terpaksa dilepaskan dan juga nilaian
4% yang sepatutnya kita terima, ya, iaitu RM50. Maka di sini kita akan dapat untung ekonomi sebanyak RM2,050. Boleh ya di situ? Mudah kan? Jom berpasangan jawab sampai faham. Contoh diberi di sini adalah Puan Suraya telah meletakkan jawatan. Okay, ya. Sebelum kamu baca ni, terus tengok soalan nak apa dulu. Hitung jumlah untung perniagaan kedai bakery Puan Suraya dalam sebulan. So, highlightkan di sini iaitu untung. Dia suruh hitung untung perniagaan. Soalan kedua, hitung jumlah untung ekonomi. Ya, perniagaan kedai bakery Puan Suraya dalam sebulan. Jadi kita kena pasti soalannya dan kita lihat pernyataan yang ada, baca dengan teliti. Ya, Puan Suraya telah meletakkan jawatan sebagai pegawai eksekutif bank yang diberi gaji RM3,000 sebulan. Okey, di sini kita dah kena pasti ini adalah kos implisit dan memulakan perniagaan kedai bakery dengan wang simpanan di bank RM1,200 dengan kadar faedah 4%. Yang ini merupakan kos, yes, good, kos implisit, ya. Jumlah hasil perniagaan kedai bakery dan tempoh sebulan ialah RM10,000. Okay, ya. Yang di bawah ini adalah kos-kos yang terlibat dan tempoh sebulan. Yang kos RM3,000, RM900 dan bil air elektrik ini adalah kos eksplisit. Soalan pertama dia nak untung perniagaan. Okey, cara menyelesaikannya, jumlah untung sama juga hasil tolak jumlah kos, iaitu RM10,000 tolak dengan jumlah kos. Ni dia jumlah kos yang nyata, ya. Kos berubah diberikan. Ya, so kita akan dapat RM5,100 adalah jumlah untung. Selesai soalan A. Okey, bagaimana dengan soalan B? Ya, jawapannya adalah jumlah untung ekonomi sama juga jumlah hasil tolak kos eksplisit tolak kos implisit. Ya, kos eksplisit tambah kos implisit di sini, ya. Okey, jadi kita lihat di sini berapakah kesemuanya. Okey, RM10,000 tolak kos kos implisit kita dah tahu, ya. Kos eksplisit ni dia kita dah dapat pada soalan A. So terus je letak, dan juga kos implisit yang ini, ya, RM3,000 dan juga kadar faedah yang sepatutnya dia terima tapi dia terpaksa lepaskan, iaitu RM40. Maka jumlahnya adalah RM10,000 tolak RM7,940 bersamaan dengan RM2,060. Itu adalah jumlah untung ekonomi. Ingin cikgu kongsi, ya, daripada firman Allah surah Yunus ayat 59 yang bermaksud, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan sebahagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah? Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.